Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung ulang kaji UPKK dalam subjek adab bagi melihat contoh-contoh soalan untuk adab kertas 2. Okey, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan pertama 10 markah, arahan soalan, jawab soalan berikut berdasarkan petikan di bawah. Okey, kena baca petikan, lepas tu baru jawab soalan. Okey, petikannya kita baca. Tetamu adalah orang yang datang berkunjung ke rumah kita. Tetamu yang datang juga dianggap membawa rezeki kepada kita. Sehubungan dengan itu, kita perlu menerima kedatangan mereka dengan hati yang ikhlas. Okey, dia mengisahkan ataupun dia petikan ni cerita tentang tetamu. Siapa tu tetamu? Lepas tu tetamu dianggap membawa rezeki dan kita perlu menerima kedatangan tetamu tu dengan hati yang ikhlas. Okey, soalan 1. Kita tengok soalan 1, dia tanya apakah erti tetamu? Okey, apakah erti tetamu? Okey, so dalam petikan ni dia bagi dekat kita orang yang datang berkunjung ke rumah kita. Itu maksud tetamu. So kita tulis jawapannya. Apakah erti tetamu? Orang, orang yang datang berkunjung ke rumah kita. Ke rumah kita. Itu maksud tetamu, orang yang datang berkunjung ke rumah kita. Seterusnya, soalan kedua. Nyatakan dua adab ketika melayan tetamu. Nyatakan dua adab ketika melayan tetamu. Kat sini kita boleh tulis bermanis muka. Bermanis muka. Yang kedua, bersalaman dengan tetamu. Kita juga boleh tambah jawapan dia jadi apa lagi nak tambah? Kita boleh tambah jawapannya menyediakan juadah ataupun menyediakan hidangan yang termampu. Itu antara adab-adab ketika melayan tetamu. Bercakap dengan lemah lembut. Boleh ditambah bagi menjawab soalan yang kedua ni. Seterusnya, soalan 3. Dia kata tulis dua kelebihan adab ketika melayan tetamu. Tulis dua kelebihan adab ketika melayan tetamu. Kat sini kita boleh tulis dimurahkan rezeki. Dimurahkan rezeki. Yang kedua kita boleh jawab bertambah keberkatan dalam hidup. Keberkatan dalam hidup. Tulis dua kelebihan adab ketika melayan tetamu. Dimurahkan rezeki, bertambah keberkatan dalam hidup. Ataupun kita nak tulis mengeratkan hubungan silaturahim pun boleh juga.
seterusnya soalan yang keempat. Soalannya, nyatakan akibat jika kita tidak melayan tetamu dengan baik. Apa akibat jika kita tidak melayan tetamu dengan baik? Yang kat sini kita boleh tulis disempitkan rezeki. Disempitkan rezeki. Ataupun hubungan silaturahim terputus ke, ataupun tidak disukai masyarakat, ataupun dibenci Allah dan Rasul. Boleh tulis akibat jika kita tidak melayan tetamu dengan baik. Seterusnya soalan kelima. Apakah hikmah yang terdapat pada adab melayan tetamu? Hikmah yang terdapat pada adab melayan tetamu adalah mengeratkan silaturahim. Mengeratkan silaturahim. Seterusnya soalan kedua. Soalan kedua 10 markah. Jawab semua soalan di bawah. Jawab semua soalan di bawah. Soalan 2, soalan 1 hingga 4 berdasarkan gambar di bawah. Kita perhatikan gambar. Gambar ni agak gelap sikit lah, tapi itu menunjukkan gambar dua orang anak sedang bersalaman dengan kedua ibu bapa dia. So kita tengok soalan 1. Senaraikan dua cara menghargai jasa kepada ibu bapa. Senaraikan dua cara menghargai jasa kepada ibu bapa. Yang ni kita boleh tulis jawapannya adalah membantu kedua ibu bapa. Dan yang kedua kita boleh tulis sentiasa menziarahi kedua ibu bapa. Sentiasa menziarahi kedua ibu bapa. Kalau sentiasa menziarahi ni maksudnya kalau anak-anak dia jauh kan, merantau, kenalah sentiasa menziarahi kedua ibu bapa. Ataupun cara menghargai jasa kedua ibu bapa ni dengan kita belajar bersungguh-sungguh, pun boleh diterima. Seterusnya soalan kedua. Soalan 2. Nyatakan amalan baik beradab kepada ibu bapa. Nyatakan amalan baik beradab kepada kedua ibu bapa. Yang ni kalau kita tulis bercakap dengan lemah lembut. Bercakap dengan lemah lembut dengan kedua ibu bapa. Ataupun kita boleh jawab memberi salam apabila berjumpa. Bila jumpa dengan mak ayah, bagi salam. Bersalaman dengan kedua ibu bapa.
ataupun tidak bercakap kasar dengan kedua ibu bapa. Okey, ketiga, apakah hikmah sekiranya kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa? Okey, apa hikmah berbuat baik kepada kedua ibu bapa? Okay, kat sini kita boleh jawab hidup. Okay, hidup diberkati oleh Allah. Oleh Allah. Ataupun disayangi oleh keluarga, disayangi oleh Allah dan Rasul. Okay. Okay, ini hikmah sekiranya kita berbuat baik kepada ibu bapa, hidup diberkati oleh Allah. Okay, seterusnya soalan keempat. Dia tanya tuliskan akibat sekiranya kita tidak beradab kepada kedua ibu bapa. Tuliskan akibat sekiranya kita tidak beradab kepada kedua ibu bapa. Okey. Kat sini boleh tulis hidup tidak diberkati. Okay. Ataupun hidup tiada panduan, ataupun dibenci oleh keluarga dan masyarakat. Itu akibat kita tidak beradab kepada kedua ibu bapa. Okay, seterusnya soalan ketiga. Okay, soalan ketiga, jawab semua soalan berdasarkan petikan di bawah. So, kena baca petikan ni. Okay. Maksud berhujah ialah ucapan yang disampaikan oleh seorang di khalayak ramai. Okay. Berhujah amat penting dalam Islam kerana ia merupakan salah satu cara menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat. Berhujah juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Di antara adab berhujah yang mesti diamalkan ialah menyampaikan hujah secara berhemah dan pandai menyampaikan kata-kata hikmah dalam berhujah. Okay. Selain itu, orang yang berhujah mestilah mempunyai keyakinan diri dan berpengetahuan luas. Okay. Hujah yang disampaikan dengan baik dapat memberi kesan positif kepada individu dan masyarakat. Di antara kesan kepada individu adalah boleh mengubah sikap pendengar dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Manakala kesan kepada masyarakat pula adalah dapat menyatupadukan masyarakat dan memberi motivasi ke arah perpaduan masyarakat. Okay, so petikan ni adalah berkaitan dengan adab berhujah. Okay, kita tengok soalannya. Okay, soalan 1, tulis maksud berhujah. Okay, tulis maksud berhujah ada dekat perenggan atas first kali. Okay. Maksud berhujah ialah ucapan yang disampaikan oleh seseorang di khalayak ramai. Itu maksud berhujah, kita tulis balik je. Okay. Tuliskan maksud berhujah. Okay. Ucapan. Okay. Ucapan yang disampaikan ucapan yang disampaikan oleh seseorang
oleh seseorang di khalayak ramai. Okay. Itu maksud berhujah. Okay, seterusnya, apa soalan dia? Soalan kedua, berikan sebab mengapakah berhujah amat penting dalam Islam. Berikan sebab mengapakah berhujah sangat penting dalam Islam. Okay, kita tengok dalam petikan. Okay, dia kata berhujah amat penting dalam Islam kerana ia merupakan salah satu cara menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat. Okay, so kita tulis. Okay, berhujah amat penting dalam Islam kerana ia merupakan salah satu cara menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat. Okay. Berhujah amat penting dalam Islam kerana ia merupakan salah satu cara menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat. Okay, kemudian soalan 3. Okay. Dia suruh tulis 2 adab berhujah. Okay, tulis 2 adab berhujah. Okay, so kita tengok lagi apa mana adab berhujah. Okay, kat sini di antara adab berhujah yang mesti diamalkan ialah menyampaikan hujah secara berhemah. Okay, yang kedua, pandai menyampaikan kata-kata hikmah dalam berhujah. Okay, itu adab berhujah yang mesti diamalkan. Okay, kita tulis balik. Adab berhujah yang pertama ialah menyampaikan hujah secara berhemah. Okay. Yang kedua, pandai menyampaikan kata-kata hikmah dalam berhujah. Okey,
Adab berhujah, yang pertama menyampaikan hujah secara berhemah, yang kedua pandai menyampaikan kata-kata hikmah dalam berhujah. Seterusnya, soalan keempat, tulis dua kesan positif berhujah terhadap masyarakat. Dua kesan positif berhujah terhadap masyarakat. Kesan kepada masyarakat ialah berfungsi kesan positif berhujah terhadap masyarakat. Kita baca balik dalam petikan ni. Manakala kesan kepada masyarakat pula ialah dapat menyatupadukan masyarakat. Yang kedua, memberi motivasi ke arah perpaduan masyarakat. So kita tulis balik, dapat menyatupadukan masyarakat, dapat menyatupadukan masyarakat. Yang kedua tadi, memberi motivasi ke arah perpaduan masyarakat. Memberi motivasi, memberi motivasi ke arah perpaduan masyarakat. Soalan seterusnya, arahannya jawab semua soalan berdasarkan gambar di bawah. Gambar dekat bawah ni adalah satu situasi di pasar dalam yang ni penjual kata saya jual, pembeli cakap saya beli. Ni situasi ketika berada di pasar dalam urusan jual beli. Kita tengok soalannya. 1. Berdasarkan gambar di atas, apakah erti adab berjual beli? Apakah erti adab berjual beli? Apa erti jual beli? Jual beli ialah yang satu ni kita boleh jawab satu proses. Satu proses menjual dan membeli. Menjual dan membeli, atau pertukaran barang, mengikut harga barangan, oleh peniaga
oleh peniaga dengan pembeli mengikut syarat-syarat tertentu. Okey, agak panjang sikit Okey. Apakah erti adab berjual beli? Apakah maksud jual beli? Satu proses menjual dan membeli atau pertukaran barang mengikut harga barangan oleh peniaga dan pembeli mengikut syarat-syarat tertentu. Okey, mengikut syarat-syarat tertentu. Itu adalah proses jual beli. Okey, kemudian yang kedua soalannya, jelaskan adab jual beli. Okey, jelaskan adab jual beli. Okey, yang kat sini kita boleh tulis berterus terang. Berterus terang. Okey, berterus terang tentang keadaan. Tentang keadaan. Okey, keadaan barang yang dijual. Okey, barang yang dijual. Okey. Berterus terang tentang keadaan barang yang dijual. Okey, soalan 3. Tulis 2 hikmah mengamalkan adab berjual beli. Okey, hikmah mengamalkan adab berjual beli. Kat sini kita boleh tulis mewujudkan kemesraan, kemesraan dalam masyarakat. Apa lagi hikmah mengamalkan adab jual beli? Perniagaan bertambah maju, ataupun kita boleh tulis juga mendapat pahala. Okey. Mendapat pahala. Okey, yang keempat, tulis 2 ciri-ciri barangan yang boleh dijual beli dalam Islam. Okey, ciri-ciri barangan yang boleh dijual beli dalam Islam. Barangan yang berkualiti. Barangan yang berkualiti. Yang kedua, ada tanda harga. Okey, ada tanda harga. Ataupun barang yang halal. Barang yang halal, bukan barang yang curi. Itu boleh ciri-ciri barangan yang boleh dijual beli dalam Islam. Okey, soalan kelima. Jawab semua soalan. Soalan kelima, jawab semua soalan. Soalan 1, nyatakan 2 kelengkapan yang perlu disediakan untuk menghidang makanan. Kelengkapan untuk hidang makanan. Senang je kan? Pinggan mangkuk.
Okey, pinggan. Okey, pinggan dan mangkuk. Yang kedua, sudu dan garpu. Okey, sudu dan garpu. Okey. Seterusnya, soalan kedua, apakah faedah menjaga adab menziarahi orang tua? Okey, apakah faedah menjaga adab menziarahi orang tua? Okey, hidup. Kat sini kita boleh tulis hidup diberkati Allah. Okey, diberkati Allah. Okey. Seterusnya, membaca doa, menutup aurat, memakai alas. Okey, apakah adab yang sesuai dikaitkan dengan penyataan di atas? Okey, yang ni adab ketika berjalan. Okey, adab ketika berjalan. Membaca doa, menutup aurat, memakai alas. Biasanya alas kaki lah, selipar, kasut kan. Okey, seterusnya, namakan dua pemimpin negara yang kamu kenali. Okey, namakan dua pemimpin negara yang kamu kenali. Okay, soalan ni sama ada dia nak dua pemimpin negara yang kamu kenali. So kat sini kita boleh tulis Perdana Menteri, Perdana Menteri, okay, Perdana Menteri dan Menteri Besar. Okay. Ataupun yang di-Pertuan Agong ke, okay? Ataupun namakan ni dia suruh tulis nama kot. Okay? Ataupun Perdana Menteri ni kita boleh tulis Datuk Seri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay, ataupun kita boleh juga jawab yang di-Pertuan Agong. Okay. Seterusnya, soalan 5, mengapakah kita perlu bermesyuarat? Okay, mengapakah kita perlu bermesyuarat? Okay, antara sebab kita perlu bermesyuarat adalah untuk perbincangan, perbincangan berkaitan dengan sesuatu perkara. Ataupun kita boleh jawab untuk
mencapai suatu kata putus ataupun untuk mencapai keputusan majoriti. Okey. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video ulang kaji UPKK pada kali ini berkaitan dengan subjek adab dalam melihat contoh-contoh untuk adab kertas 2. Okey, semoga bertemu lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.